dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah bin Mulyo. Saya pelajar jurusan Pendidikan Awak Kanak-kanak. Hari ini saya akan membentangkan tugasan daripada subjek HTPS 2103, Keluarga dan Komuniti dalam Pendidikan Awak Kanak-kanak. Subjek ini meminta saya membuat satu cadangan yang melibatkan keluarga, masyarakat setempat dan tadika. Saya memilih acara sukaneka. Sukaneka adalah aktiviti yang dilakukan oleh semua tanpa mengira rangka usia. Aktiviti ini membolehkan kanak-kanak untuk bermain, berseronok dan ia dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Dengan melakukan aktiviti ini juga ia mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan fizikal bagi kanak-kanak melalui motor kasar dan motor halus. Aktiviti sukaneka dapat menghiburkan dan membantu dalam perkembangan kanak-kanak tersebut. Dengan melakukan aktiviti ini juga, ia dapat membina sifat jasmani dan sosial seperti yang diinginkan. Ini kerana pergaulan antara masyarakat, ibu bapa dan guru. Objektif aktiviti ini dilakukan ia memberi peluang dan pendedahan awal kepada kanak-kanak ke arah aktiviti berbentuk pertandingan. Nombor 2, menjalinkan kerjasama di antara kalangan ibu bapa, murid-murid dan masyarakat. Nombor 3, ia juga memberi pengalaman kepada murid-murid dalam mengawal emosi, bersifat bertolak ansur dan berkeyakinan menghadap masyarakat. Nombor 4, memperolehi pengalaman yang menyeronokkan kerana peserta akan disediakan bermacam-macam aktiviti yang lebih menarik dalam pertandingan ini sepanjang mengikuti program ini. Program ini disarankan kepada 25 murid tadika bijak suryat yang disertai dengan ibu bapa. Ia akan ditempatkan di padang sekolah. Tarikh yang saya cadangkan pada 29 Ogos 2020 iaitu hari Sabtu. Ini kerana kita buat pada hari Sabtu, kebanyakan ibu bapa tidak bekerja ketika itu. Masa antara 8 pagi hingga 12.30 hari. Aktiviti yang saya boleh cadangkan, kita ada 2 kategori. Satu secara berkumpulan dan satu secara individual. Aktiviti untuk berkumpulan, kita ada acara mengisi air dalam botol menggunakan spike. Yang kedua, acara lari berkepit, bola dicelah kaki. Yang ketiga, acara membaling gelong dalam kon. Acara ni memerlukan kita bahagi kepada 5 kumpulan yang mana setiap kumpulan terdiri pada 5 orang. Bagi aktiviti individual pula, kita ada 3 acara. Salah satunya adalah acara mencari gula-gula dalam tepung, acara cookies face, yang ketiga acara kerusi musikal. Dengan melakukan aktiviti ini, kita akan dapat melihat bagaimana kanak-kanak ataupun murid-murid kita melakukan kerjasama, saling tolong-menolong dan memberi semangat antara pasukan. Aktiviti seterusnya kita ada acara untuk ibu, ayah-ayah dan juga anak dan ayah juga. Antaranya adalah kita ada satu aktiviti acara musang berjanggut. Acara ini yang mana si anak mencari si ibu dalam keadaan mata tertutup. So acara yang kedua kita ada acara butangkan baju ayah, yang mana si anak membutangkan baju ayah. Yang ketiga, untuk ibu-ibu kita ada acara kutip kacang guna chopstick. Yang ini acara ni ibu-ibu kena penuh kesabaran. Untuk yang keempat adalah acara untuk ayah-ayah, iaitu minum air mineral paling cepat. Yang terakhir kita ada acara untuk ibu dan ayah, acara solek pasangan. So kita boleh tengok hasilnya lah, sebab kita tak pernah tengok kan si ayah solekkan si ibu. So yang ini kita juga, aktiviti ni dengan mengadakan aktiviti ni, ia dapat mengeratkan silaturahim secara tidak langsung antara ibu dan ayah, ibu dan anak, yang mana selama ni kita banyak habiskan masa di luar bekerja. So inilah satu saatnya yang mana kita boleh mengisi masa lapang kita dengan anak-anak. Seterusnya, belanjawan. Sekarang ni kita ada 2 sumber modal. Satu, peruntukan kurikulum tadika. Yang kedua, kita ada sumbangan daripada ibu bapa murid.
Peruntukan kasar untuk kos aktiviti yang kita nak lakukan ni, setelah saya buat kira-kiraan dalam 1,200, yang mana ia termasuk makan dan minum peserta. Untuk makan dan minum peserta ni, saya hanya membuat anggaran RM5 setiap kepala ataupun setiap seorang. So, jadi kita ada 80, so 5 kali 8, anggaran kasarnya antara 400. Kita juga memerlukan peruntukan ini untuk menyediakan hadiah-hadiah untuk acara berkumpulan, acara individu. Kita juga perlukan ia untuk acara terbuka ibu bapa, acara terbuka bapa, acara ibu dan bapa bersama anak, dan acara pasangan. Yang mana ketiga-tiga aktiviti ni kita memerlukan untuk menyediakan hadiah bagi Johan, naib Johan dan ketiga. Termasuk juga bahan-bahan yang kita gunakan. So, yang 1,200 tu, yang mana saya dah buat kiraan kasar, ia termasuk untuk kita membeli bahan-bahan aktiviti yang kita gunakan dalam melakukan aktiviti ini bagi menjahikannya. Yang keempat, kita ada cabutan bertuah. Cabutan bertuah ni saya membuat kiraan dalam kumpulan yang kecil, yang sangat kecil dan sangat rendah, yang mana saya membuat cabutan bertuah dengan seunit RM5. Jadi untuk cabutan bertuah ni nama pun bertuah kan. So saya membuat dalam kiraan untuk 15 saja kuantiti dia. Setelah membuat kiraan kasar, so 1,200 adalah cadangan bagi belanjawan saya untuk aktiviti ni. Seterusnya saya mempunyai cadangan tentang atur cara program. Atur cara program ni bertujuan kita melakukan aktiviti kita ni berjalan lancar. Kita memastikan aktiviti kita berjalan lancar dan berjaya. Ia bermula daripada 7.30 pagi dan akan berakhir pada 12.30 petang, tengah hari. Antaranya adalah 7.30 hingga 8 pagi kita akan adakan pendaftaran peserta. 8 hingga 8.10 pagi kita ada ketibaan tetamu. Yang mana 8 suku hingga 8.45 kita ada bacaan doa dan ucapan perasmian. Untuk 8.45 hingga 9 pagi senaman aerobik. So untuk senaman aerobik ni saya mengharapkan ibu bapa, murid-murid dan guru-guru turut serta dalam senaman aerobik ni bagi mengeratkan silaturahim. Untuk 9 pagi hingga 11.45 pagi, aktiviti acara untuk ibu bapa, murid-murid dan pasangan akan bermula dan akan berakhir hingga 11.45 pagi. So 11.45 pagi tu hingga 12.30 adalah majlis penutup. Yang mana untuk majlis penutup kita ada penyampaian hadiah, kita ada jamu makan dan majlis bersurai pada 12.30 pagi. Secara keseluruhan yang saya cadangkan, aktiviti yang saya sarankan adalah bertujuan kita dapat memupuk silaturahim antara murid, guru dan masyarakat. Ia juga dapat menjadikan murid lebih berkeyakinan diri dan bersemangat untuk bergaul sesama sendiri dalam bersosialisasi dengan masyarakat luar. Secara tidak langsung, guru-guru juga dapat meningkatkan kemahiran kepimpinan dan komunikasi antara sesama sendiri. Yang terakhir, saya harapkan projek ini juga dapat dilaksanakan dengan jayanya dan mencapai objektif dan matlamat yang kita gariskan. Sekian, terima kasih dari saya.